salam sejahtera. Seperti yang saya telah bincangkan sebelum ini, analisa dalaman dan analisa luaran itu penting sebelum kita memilih strategi. Tetapi persoalannya sebelum kita membuat analisa dalaman, asal luaranlah merupakan satu analisa yang penting, kerana di luar adalah sesuatu yang kita tidak boleh kawal. Contohnya, kita ingin keluar, kita nak pergi outing contohnya. Jadi ada yang nak keluar dengan isteri, ada nak keluar dengan kawan, yang ada girlfriend nak keluar dengan girlfriend. Tetapi analisa luar tidak dilakukan. Maka kita tidak tahu hujan ataupun selepas ini panas. Jadi kita harus bersedia. Kata pepatah Melayu, kata pepatah Melayu, sedia payung sebelum hujan. Ini bukan satu perkara yang remeh yang perlu kita tidak perlu analisa, kita perlu perhalusi. Jadi oleh kerana itu, contohnya analisa luaran ini banyak bagi syarikat-syarikat, dan ada beberapa dalam bahasa Inggerisnya, dengan izin, tools untuk kita buat analisa luaran. Yang pertamanya, kita melihat industrial driving force. Apakah kuasa-kuasa yang menyebabkan sesuatu industri itu terus ke hadapan? Apa dia yang drive dia? Drive di sini bukan maksudnya bawa kereta, ya. Keduanya ialah key success factor, KSF, key success factor. Apa kunci-kunci yang penting untuk dalam industri tersebut untuk menyatakannya, membuatnya berjaya? Kedua, STEEP analysis ataupun analisa STEEP. Social, technology, environment, economic dan juga political. Dan yang keempatnya ialah Porter's Five Forces. Kuasa Porter's kompetitif, 5 kuasa Porter's yang kompetitif. Keempatnya ialah rival strategic positioning. Apa posisi rival sekarang? Apa posisi pesaing? Dan satu lagi ialah analisa kompetitif, analisa persaingan. Dan terakhirnya SWOT. SWOT ni kadang-kadang saya rasa perlu dilihat. So jadi persoalannya, apa dia sebenarnya? Bagaimana kita nak melakukan external environment analysis? Apa dia yang kita perlu lihat? Contoh, di saat-saat ini kita tengok kita lihat dalam keadaan COVID. Kita lihat industri banyak merudum di sana sini. Ada hotel yang saya pergi pun sudah tutup. Tetapi ada lagi industri yang kita katakan ialah industri yang segar, industri yang boleh maju ke depan. Ini perlu dilihat. Contoh, mata wang tidak pernah luput dari naik turun nilainya. Emas contohnya, saham ada turun tapi ada naik. Jadi ada banyak lagi demand, macam online business. Ini demand semuanya. Tetapi apa yang perlu dilakukan ialah kita membuat satu persatu yang saya sebut tadi, untuk kita buat analisa. Selepas kita membuat analisa ini, kemudian barulah kita ke industri dalaman. Contoh yang pertama yang saya cakap tadi ialah industrial driving force. Apakah driving force? Apakah drivers untuk industri? Contohnya ialah industri kecantikan. Kita nak buat sabun, industri sabun, industri pemakanan kesihatan. Contoh ini semua orang tidak akan letak ke tepi, walaupun di zaman mana sekalipun, walaupun dalam keadaan ekonomi meleset sekalipun, tetapi ia akan terus ada demand, ada kemahuan manusia. Sebab orang perempuan dia mahu cantik, dia mahu tidak gemuk. Lelaki dia mahu masih jadi handsome. Macam kita kata pepatah yang baru ini, tidak mengapa tak handsome asalkan kaya. Itu yang penting tu, lelaki. So jadi industrial driving force. Kalau kita melibat industri pemakanan, kesihatan ni sudah driving force. Kalau kita lihat industri dalam segi beauty, the driving force dia ialah wanita. Bukan budak-budak, bukan kanak-kanak, dan bukan lelaki. Dalam industri kecantikan, contohnya ialah wanita, bukannya kanak-kanak,
dan juga bukan lelaki. Jadi wanita apa kehendak mereka? Satu, cantik, kulit muka licin, kurus badan. Kalau badan gempal, saya tak sebut gemuk badan gempal akan menjadi kurang gempal. Akan jadi lebih langsing dan menawan, bukan sampai jadi kecil, kurus kering, bukan. Ataupun sistem dalam industri sekarang, satu lagi ialah pendidikan. Apa yang menjadi industri driving force pendidikan? Mendapat ilmu. Jadi bagaimana nak pastikan pelajar dapat ilmu tanpa putus-putus walau dalam saat mana sekalipun. Ini yang penting. Jadi ini dah merupakan industrial driving force. Jadi cuba renungkan dan cubalah buat analisa tentang apa dia industri driving force. Setiap industri ada driving force dia sendiri. Contohnya ialah saya bagi tadi, ialah kalau dalam segi kecantikan, wanita merupakan the driving force. Kalau industri makanan, contohnya coklat, contohnya makanan sampai coklat. The driving force is kanak-kanak, bukannya orang lain. Kanak-kanak, the nagging factor kanak-kanak, dia fikir tentang dia nak beli, so yang membelinya ialah ayahnya, ibunya, neneknya dan juga datuknya. So fikir-fikir dan cuba renungkan apa maksud saya tadi dengan industrial driving force. Terima kasih dan salam sejahtera.